Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita teruskan lagi dengan mata pelajaran fiqh tahun 6, topik pertama haji dan umrah. Baik, untuk kali ini kita akan membincangkan bahagian kedua, syarat wajib haji. Baik, mari sama-sama kita lihat syarat wajib haji. Apakah syarat wajib haji? Yang pertama ialah Islam. Sebagaimana yang kita sedia maklum sebagai Muslim, bahawa menunaikan haji bagi yang mampu merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi, sebagaimana yang kita telah bincangkan pada bahagian yang pertama, hukum mengerjakan haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi orang Islam yang cukup syaratnya. Seterusnya kita lihat apakah syarat yang kedua, iaitu baligh. Syarat wajib haji yang kedua ialah baligh. Baligh dalam arti kata lain ialah cukup umur sebagaimana yang telah digariskan di dalam Islam, iaitu apabila seseorang telah keluar air mani ataupun darah haid bagi perempuan, maka dia mencapai umur baligh tersebut. Dia dikatakan sebagai baligh lah. Okey. Baik, jadi bagaimana pula kalau seseorang itu belum baligh? Maka kanak-kanak yang belum baligh dibolehkan menunaikan haji dan sah haji yang dilakukannya. Tidak ada masalah. Namun begitu, haji tersebut tidak dikira sebagai haji Islam. Haji Islam iaitu haji yang wajib ke atas dirinya setelah baligh. Walau bagaimanapun, kalaupun dia melakukan haji ketika belum baligh, tetap ada ganjaran pahalanya. Tidak menjadi masalah, hajinya sah. Namun begitu, apabila dia mencapai umur baligh, maka dia tetap kena menunaikan haji yang wajib ini, sebagaimana yang ada pada rukun Islam yang kelima. Baik, syarat yang seterusnya, syarat wajib yang seterusnya iaitu yang ketiga, berakal. Berakal ni dalam arti kata lain yang boleh berfikir. Yang boleh berfikir bukanlah orang gila. Sebab ibadah haji tidak diterima dan tidak wajib dilakukan oleh orang yang gila. Kerana kita tahu setiap perkara itu memerlukan kepada niat. Bagaimana orang gila boleh berniat untuk melakukan suatu ibadah? Okey. Jadi syarat wajibnya bila kita nak melakukan haji, pastikan berakal. Berakal lah, bukan gila. Kalau gilanya sekejap, lepas tu dia datang kewarasannya kembali, maka wajiblah melakukan haji. Baik, yang seterusnya ialah merdeka. Merdeka ni apa pula? Merdeka yang dimaksudkan dengan merdeka ataupun merdeka di sini adalah seseorang itu bukanlah seorang hamba. Tapi pada zaman sekarang tak ada dah lah perhambaan ini. Di zaman dulu-dulu, kalau kita pernah tengok zaman cerita P. Ramlee, yang cerita Tiga Abdul, yang ada lelong-lelong kan, lelong-lelong orang tu, itulah zaman adanya hamba. Dia cuma pada zaman P. Ramlee itu menceritakan dalam keadaan situasi itulah hamba tu yang bagaimana. Maka jika seseorang itu hamba, tidak menjadi kewajipan baginya untuk menunaikan haji. Namun apabila dia merdeka ataupun merdeka, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Merdeka maksud dalam arti kata hamba itu dibebaskan oleh tuannya. Baik, yang seterusnya syarat yang terakhir ialah berkemampuan. Okey, berkemampuan atau dalam bahasa Arab ini disebut sebagai istita'ah. Okey, berdasarkan pada syarat-syaratnya yang kita akan bincangkan lebih lanjut pada slide yang seterusnya, insya-Allah. Baik, kita lihat apakah syarat-syarat berkemampuan. Jadi syarat-syarat berkemampuan yang pertama ialah mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya selama mengerjakan haji dan umrah. Jadi pastikan bagi orang yang hendak menunaikan haji, pastikan bahawa
orang tersebut cukup untuk berbelanja lah, maksudnya untuk menunaikan haji tersebut pastikan cukup perbelanjaannya. Maksudnya dari segi nak menyediakan tambang, dari segi kelengkapan dan sebagainya lah yang berkaitan dengan kos pengurusan haji dan umrah. Jadi bukan itu saja, dia juga perlu memastikan bahawa sepeninggalannya dia, orang-orang yang di bawah tanggungannya itu dalam keadaan yang terjaga, dalam keadaan yang terjaminlah kehidupannya. Sebab biasa kalau haji, tempoh mengerjakan haji ni biasanya sebulan. Kalau umrah paling minima pun 2 minggu. Jadi tengok gambar atas tu, mau haji tapi hutang. Janganlah. Seelok-eloknya kita elakkan daripada berhutang semata-mata untuk mengerjakan haji. Sebab kita tahu syarat wajib mengerjakan haji ialah mampu. Mampu dari segi apa? Yang pertama dari segi perbelanjaan tu lah. Baik, yang kedua apakah syarat dia? Yang kedua ialah sihat tubuh badan. Jadi sebab memudahkan urusan ibadah kita di sana nanti. Jadi kalau tak sihat ataupun dalam keadaan sakit-sakit, tapi nak pergi juga haji dan umrah, tidak ada apa-apa masalah. Yang penting kita kena pastikan bahawa adalah orang yang boleh tolong kita di sana nanti bagi melancarkan ibadah haji dan umrah kita. Baik, yang ketiga, ada kenderaan yang sesuai. Jadi kita kalau dekat Malaysia ni, biasa kalau nak pergi ke Mekah sana tu, kita akan naik kapal terbang lah. Zaman sekarang lah, kalau zaman dulu naik tongkang lah, naik kapal lah, memakan masa yang lama. Jadi sekarang naik kapal terbang pun tidaklah begitu lama, singkat saja kan. Baik, yang seterusnya, aman perjalanan pergi dan pulang. Jadi dalam perjalanan kita nak menuju ke Mekah ataupun untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ni aman, maksudnya tidak ada perkara-perkara yang menghalang, perkara-perkara mudarat seperti peperangan dan sebagainya lah. Pergi dan pulang tu dalam keadaan yang selamat, kita yakin dan percaya dalam keadaan yang selamat, dengan situasi yang negara yang aman, dan situasi negara di Mekah sana pun situasinya aman, maka itu juga merupakan syarat daripada syarat-syarat berkemampuan yang menjadi wajib ke atas seseorang umat Islam. Baik, yang seterusnya, info tambahan. Apa info tambahannya ni? Okey. Baik, bagi wanita yang ingin mengerjakan haji dan umrah, hendaklah ditemani oleh suami, mahram atau jemaah perempuan yang boleh dipercayai. Ini syarat tambahan bagi wanita yang ingin mengerjakan haji dan umrah sebagai mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Jadi ia perlulah ditemani oleh suami bagi wanita yang telah berkahwin, ataupun mahram contoh adik-beradik, ibu ayah yang haram dikahwini, ataupun boleh dengan kawan-kawan jemaah perempuan yang boleh dipercayai. Itu syarat tambahan bagi wanita. Dia tidak boleh pergi sendiri. Dia mesti ada berjemaah dengan, paling tidak pun berjemaah dengan perempuan yang boleh dipercayai. Baik, itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk bahagian yang seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima